bagikan Nabi dulu. Kita sanggup kan tengok anak kita yang tak beriman tiba-tiba mati depan mata tak nak mati. Kalau berlaku juga, kena ingat bahawa Nabi-Nabi dulu dia pergi lebih berat gitu. Kena tengok. Tuhan cara itu Nabi sedar, Tuhan bagi penyakit tak ada tempat dah. Yang ulama sebut yang tinggal lidah dan hati je. Ada yang tak ada isi dah. Tuhan nak uji. Kenapa? Iblis minta suruh Tuhan uji Nabi dulu. Sampai bini pula kan. Penyakit sampai tidak ada ubat. Akhirnya Allah sembuhkan balik. Tapi maknanya Allah uji Nabi-Nabi. Kita jangan ingat kata Nabi-Nabi, Allah balik pada Nabi Tuhan ini syurga. Tapi sebelum Tuhan ini syurga tu apa Tuhan buat dia? Nabi Zakaria dibelah gaji ke apa? Sanggup ke kita? Tak sanggup kita. Jadi itulah yang kita nak ambil daripada sirah, supaya kita counter balik diri kita. Setakat mana kita duduk, iman kita setakat mana, tujuan. Selain daripada kita mengaji fiqh, tauhid dan sebagainya, itu kena mengaji. Jadi sirah itu sebagai satu motivasi untuk diri kita, untuk kita nak tahu sekadar mana kita duduk. Kalau kita dalam rumah tangga, bolehkah kita duduk sampai pangkat Aisyah? Bolehkah kita duduk sampai pangkat Khadijah? Kita kena counter balik. Kalau kita suami, ada tak sedikit kebaikan yang kita buat macam mana yang Nabi pernah buat kepada anak isteri? Ada atau tak? Kita kena counter balik kepada benda itu supaya, sebab kita nak apa? Kita nak balik kepada Allah. Mati tak payah. Bila-bila pun kena mati. Cuma bila mati di akhirat ada pula jawab. Sebab kita tak kena Cina. Kan? Cina tak boleh bila mati habis ya. Kita mana ada yang boleh. Siapa yang mati balik pada Allah? Ada. Tapi kita itu yang kita beriman dengan cara yang begitu. Baik, tak apalah kita sambung balik. Dan baiklah sana. Sambung sikit lagi. Kita ambil kesudahan lah. Kalau tidak, tak akhir lah. Tak lambat lah 15 minit. Ya lah. 11 sampai. Jangan nak kawal 5 orang. Baik, kita sambung sikit lagi. Semua perempuan yang dinikahi oleh Rasulullah SAW adalah janda-janda yang tidak lagi muda. Janda berkata, kok pencen agak Nabi Ali? Mana ada? Lepas itu yang orang tadi mengatakan bahawa Nabi berkahwin akan datang nafsu. Kalau nafsu buat apa, kok pencen tak ada apa dah. Kalau kita fikir akal kita tak pergi sekolah pula. Pencen ni ada bagi buat benda sembah je. Kan? Tak mau bagi sunyi sangat je. Jawab boleh satu orang tua kita buat semua lagu dia. Buat penuh lagu ya. Kita tak ada apa-apa. Tapi nak kata yang bahawa Nabi berkahwin itu bukan ada dasar nafsu. Jadi Nabi berkahwin semua janda, tidak ada muda lagi. Tidak ada yang muda. Aisyah merupakan pengecualian dalam hal ini. Kecuali Aisyah seorang je. Kecuali Aisyah seorang. Aisyah merupakan salah seorang wanita yang memperolehi kehormatan menjadi isteri Rasulullah SAW pada usianya yang masih kanak-kanak. Itu satu kehormatan yang Allah bagi ke Aisyah. Dia menjadi sebahagian dari rumah tangga Nabi, rumah kenabian dan kerasulan. Dia pada usia yang sangat tepat untuk belajar dan menuntut ilmu. Yalah, bila muda untuk belajar, muda masuk, kan? Betul lah, orang tua kita nak ngaji masa muda. Kalau dah tua tu, kalau dah pincin ke semua. Kalau tak letak pun pincin. Kan? Cuma jangan dia macam canggih. Lepas saya kata berbakat memainan pincin orang. Tak boleh. Lagi kita mengaji. Soal boleh tak boleh bukan kerja-kerja. Kerja kita mengaji. Yang boleh tak boleh ajar Allah. Macam sama juga dengan hidayah tadi. Hidayah yang nak bagi Allah. Tapi kena usaha. Kena usaha. Tidak tak dapat. Inilah yang membuat dirinya menjadi cemerlang, menjadi mercu cahaya dan petunjuk, menjadi sumber kebaikan dan berkat bagi para perempuan. Tempat mereka bertanya tentang sunnah-sunnah Rasulullah dalam segala persoalan. Dan Aisyah ini memang ada akan diceritakan di depan itu, disebut Aisyah ini seorang yang cukup ingat apa yang berlaku dan banyaklah orang mendapat manfaat daripada Aisyah. Bukan semasa hayat Nabi, bahkan selepas daripada Nabi meninggal pun banyak sahabat-sahabat bukan yang perempuan saja, yang lelaki pun banyak bertanya pendapat dengan Aisyah. Sebab itu orang tanya,
Siapa dalam sahabat kita ada mazhab, siapa lah ada mazhab. Siapa perlu kita ikut mazhab 4 tu, kan? Nanti Syafi'i yang balik-balik 3 siapa kena ikut. Kalau tak ikut tak boleh lah. Faham perahal hari, bila faham buat macam mana? Faham tak apa? Soalan ni kita tak faham. Dulu sahabat-sahabat dulu tidak perlu kepada mazhab, sebab semua sahabat-sahabat yang ada pada zaman Nabi itu semua yang mujtahid kata boleh keluar hukum dia. Sebab tu tak perlu kepada mazhab. Itu jawapannya. Kalau orang tanya siapa perlu kepada mazhab? Perlu, sebab kita tak faham Quran, tak faham hadis. Baca hadis terjemah saja tak boleh pakai, sebab dia ada kaedah untuk gunakan. Satu hadis kadang-kadang berbelah hukum boleh keluar daripada hadis. Ulama ambil. Kemudian ulama ambil berdasarkan dengan kaedah yang dibuat, kaedah usul fiqh ada kaedah fiqh. Kita faham ke benda-benda itu? Kalau kita kata tak mau ambil Quran hadis dah, ijma' ulama pakai, faham ke anda? Tak apa. Kalau faham tak apa. Tapi kena ingat, Nabi janji dulu. Nabi kata, "Man qala fil Quran bi ghairi ilmin falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang pandai-pandai tafsir Quran sendiri tanpa ada ilmu, walaupun dia tafsir itu betul. Betul bukan nama betul, kebetulan. Tempat dia paling bawah dari neraka. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kalau kita tengok kita tua-tua kita jadi kita duduk di pantat neraka, pantat itu bawah. Bawah sekali. Jadi nak cerita ni, kalau tak ada ilmu, kita jangan buat hukum sendiri. Kalau betul pun cuma kebetulan, bukan betul sendiri. Jadi sebab kalau kita ambil perumpamaan macam budak-budak Mongolia, hak kawah hak tera tu, nak landang Mongolia tu tuju ya, orang tu pak benar. Tu hak tera apakah? Kita punya juga hak ulama ni, anak pula hukum tu. Tuju pak benar tu. Hak kita hak tak pandai. Habis kau boleh hak jadi ibu bincang. Kau kena tekan buat kali kebetulan. Itu nisbah dia, perumpamaan dia kebetulan. Kita dengan ilmu. Jadi kesalahan pandai-pandai itu orang buat. Baik, sambung balik. Ayah Aisyah. Nak cerita tentang ilmu yang Aisyah. Ayah Aisyah Abu Bakar merupakan orang Quraisy yang paling mendalam pengetahuannya tentang genealogi dan syair Arab, kesesastraan sastra Arab. Oleh itu setiap syair yang diubah oleh para penyair Islam untuk menjawab ejekan para penyair kaum kafir Quraisy selalu terlebih dahulu diperdengarkan kepada Abu Bakar. Abu Bakar ini dia orang yang pakar sastra. Jadi bila orang Arab, sebab dia hebat bahasa ketika itu, hebat dengan syair, hebat dengan sastra, bila dia nak cemuh orang pun, dia nak kata kat orang pun, dia buat dalam bentuk syair. Jadi Islam untuk nak jawab balik, kenapa syair dia buat? Jadi antara pakar syair yang disebut Abu Bakar, bila buat syair nak jawab balik, tunjuk ke Abu Bakar, buat review yang last. Kalau Abu Bakar kata on lah, itu contohnya, bahawa Abu Bakar ni orang yang pakar bilang sastra. Dan sebab itulah di antara faktor Allah menurunkan Al-Quran itu sebagai mukjizat yang besar. Kenapa? Kerana masyarakat Arab ketika itu hebat sastra. Jadi nak lawan dengan orang yang hebat sastra, kena turun sastra juga kena lawan. Sebab itu Al-Quran Allah turunkan Al-Quran. Mukjizat hak besar hak Tuhan bagi dekat Nabi Musa, tukar. Kenapa? Kerana masyarakat Nabi Musa ketika itu yang hebatnya sihir. Jadi nak lawan dengan sihir, kena bagi dalam bentuk yang sama juga. Nampak? Mukjizat Nabi-Nabi tidak sama, tak sama. Mukjizat yang Tuhan bagi dekat Nabi Isa boleh menghidupkan orang yang mati. Kenapa? Kerana masyarakat Nabi Isa ketika itu pakar doktor. Semua doktor pakar doktor. Nanti apa tak boleh bukan? Cuma hak mati tak boleh hidup. Mukjizat Tuhan bagi Nabi Isa boleh hidup orang mati. Nak lawan. Apa yang makna mukjizat? Mukjizat yang daripada perkataan ajzul lemah, nak melemahkan lawan. Supaya orang boleh terima bahawa yang mengatakan Rasul itu memang betul-betul Rasul. Itu mukjizat. Sama boleh. Jadi Aisyah membesar di bawah nasihat ayahnya yang luar biasa. Sebab
besar dalam keluarga yang hebat, bukan hebat lah. Itu biasalah. Jadi orang tua berkata, kalau kata padu elok, buah elok lah. Kalau benih elok lah. Ada juga benih elok kadang-kadang dia buat itu jarang-jarang lah. Jarang-jarang. Karena banyak perkara Aisyah menyerupai Abu Bakar. Tetapi persamaan yang paling menonjol di antara mereka adalah kecerdasan otak dan kematangan fikiran. Yang Aisyah sama dengan ayah dia dari segi cerdik. Cerdik kematangan tu. Cerdik otak dan kematangan berfikir. Kecerdasan Aisyah tidak boleh dibilang di bawah beberapa kecerdasan Abu Bakar. Kita tak boleh nak banding juga dari setengahnya. Bahkan boleh dikatakan bahawa Aisyah tidak berada di bawah sesiapa pun lelaki maupun perempuan yang hidup pada zamannya dalam hal kecepatan berfikir. Maknanya hebat semua Aisyah pada zamannya. Kemampuan memahami serta penguasaan terhadap apa yang berada dalam fikirannya. Jadi dia boleh banyak hukum-hukum yang sahabat-sahabat besar di kalangan lelaki yang kadang-kadang terpaksa tanya kepada Aisyah. Jadi sebab itulah ada ulama komen, ulama sebut, dia kata wama jara baina ashabi nasbut anhu ajrul ijtihad nasbit. Dia disebut dalam matan Zubat kan. Jadi dalam mukadimah itu disebut. Dia kata apa yang berlaku di antara kalangan sahabat, misalnya perang-perang berlaku sesama sendiri, perang saudara antara Aisyah berlaku perang dengan Sayyidina Ali yang namanya perang Jamal. Berlaku perang antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah namanya perang Siffin. Dan banyak lagi perang-perang saudara yang berlaku di kalangan para sahabat itu. Nasbut, hasilnya kita diam. Jangan kita bagi apa-apa komen. Itu ulama sana. Kenapa? Anhu wa ajrul ijtihad nusbil. Kerana setiap yang berlaku itu masing-masing ada ijtihad masing-masing, ada pandangan masing-masing. Dan bila masing-masing keluar ijtihad, masing-masing dapat pahala. Cuma yang tak betul ijtihad tu dapat satu pahala, yang betul dapat dua pahala. Sebab tu bila tak nak komen kita tak patut Sayyidina Ali perang dengan Sayyidina Aisyah. Padahal antara orang tua tiri dengan menantu kan? Tak boleh, tak betul. Kita nak salah Sayyidina Ali tak boleh, nak salah Aisyah pun tak boleh. Kerana dapat dua-dua tu dapat pada ijtihad satu. Yang keduanya depa tu Nabi jamin syurga ke tak? Itu kita nak komen apa? Siapa kita nak komen apa? Apa kita punya kapasiti untuk nak komen depa tu? Aisyah tak betul, Muawiyah tak betul. Apa hak kita? Komen hak kita ni. Berapa banyak bangkit merah malam? Bangkit kecil. Tu pun macam pejam mata tak boleh tau. Kalau pejam juga, belum tidak. Kenapa dia? Tu kita. Sahabat-sahabat dulu sikit sangat doa. Disebutnya Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah yang Nabi jamin salah seorang yang masuk syurga. Ketika zaman Sayyidina Umar bin Khattab jadi panglima perang, dia jadi panglima perang. Nak pergi takluk pasti. Selama dalam proses berperang tu tidak pernah panglima perang ni tak pernah tidak pernah. Siang perang, malam buat ibadat ni. Tak pernah tidak. Patut Allah bagi kemenangan kepada dia. Memang patut dan layak. Kita semayang baru bayar sunat rawatib, baru bahagia, baru biar tak dapat lagi. Rupanya Allah ya Tuhan, awak dah uji aku turunkan, awak dah tak boleh tahu lagi. Mati dah iman kita ni. Teratur ya. Teratur. Buat kerja ni punya lama tak kaya-kaya. Kawan tu tengok modal sikit nak kaya pasal apa? Tuhan tak boleh kaya kat aku, boleh kaya kat dia. Tak kuat juga nak dunia kita. Teratur. Khalid bin Walid ketika mana tengah berperang, perang nak takluk Yarmouk. Kalau tak silap ingat ya. Masa tu zaman Sayyidina Umar. Tiba-tiba mai satu surat daripada khalifah, dilucutkan dia orang panglima perang. Cuba bayang. Kita hanya jadi ketua pengarah pendidikan Malaysia, tiba-tiba Perdana Menteri lucut dia orang.
Memang tak pakai dalam Melayu. Kita kata macam tu lah. Lepas tu kita panggil buat press conference. Khalid bin Walid tengah perang ni, surat sampai daripada khalifah. Saya nampak tak tahu pasal. Dengan ini bahawa anda dilucutkan jawatan sebagai panglima perang, ketua panglima perang, bukan panglima perang, ketua panglima perang, orang yang menyusun strategi dan sebagainya untuk serang. Dan jawatan anda diganti dengan Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah. Sekian daripada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Tu surat. Bukan Sayyidina Umar kata kalau tak puas hati sila buat pil. Tak ada. Surat tegas. Abu Ubaidah pegang Khalid bin Walid pegang surat tu bukan begitu. Tak cerita dekat tentera-tentera. Takut ada yang tak masuk dengan Khalid. Takut tak mau perang, paling tidak. Itu nak cerita iman sahabat kita. Sebab bukan dunia yang dicari. Simpan surat dan pakai tu. Perang dulu. Selesai perang, dulu orang tak perang mana, buat lampu tak ada. Dulu perang tak siang. Sampai agak kata dia tu membiak. Lepas tu buka balik kemah masing-masing. Tempat yang teduh tadi balik kemah masing-masing. Hak buat yang tapi aku balik kepada depan yang sedang balik kan. Malam selepas selesai dan semua selepas bagi taklimat dekat semua tentera apa strategi kita buat esok, macam mana kita nak serang dan sebagainya. Orang lain pakat tidur. Lepas tentera-tentera lain sembahyang tahajud dah pakat tidur semua. Khalid tak tidur. Panggil Abu Ubaidah sembang. Dia kata aku terima surat daripada Amirul Mukminin. Abu Ubaidah kata aku pun terima. Abu Ubaidah tanya apa pendapat. Khalid kata jalan. Itu adalah arahan khalifah. Khalifah lebih mengetahui apa yang disusun. Kita tanggungjawab kita menjalankan amanah yang dibagi. Sebab bukan jawatan yang kita cari oleh Allah. Sebab Khalid bin Walid ni cita-cita dia daripada umat Islam sampailah dia mati. Dia minta nak mati syahid. Tapi Tuhan tak bagi ke dia? Kalau ikut bahawa tak ada tempat hanya. Kalau juara bahawa, kalau tak nak masuk Guinness Book of Record tu, Khalid bin Walid dia masuk lah. Tapi Allah tak bagi dia mati syahid. Dia mati atas kaki. Tak apalah mati dengan dia pun. Tapi maknanya hajat matlamat tu nak ke situ. Lepas tu bila mati tu situ lah. Cuma nak bahawa janji Allah orang yang mati syahid itu masuk syurga tanpa dia hisab. Tu nak tu. Macam mana mati, macam mana pakai, macam tu simpan. Kenapa? Nabi kata esok orang yang mati syahid bangkit di akhirat esok. Pakaian itulah menjadi bukti. Kata dia itu syahid. Tak payah mandi, tak payah lapan. Simpan begitu je. Itu kelebihan orang mati syahid. Kita pasal dia orang suruh perang kan. Baik. Berat kan? Takut jadi orang Nabi. Takut jadi panggil Allah yang baik. Ketika mana Nabi nak pergi perang di Khaybar, nak pergi serang Yahudi di Khaybar, Nabi sebut tentera yang boleh ikut berperang dengan aku di Khaybar adalah ahli-ahli perjanjian Hudaybiyah saja. Seramai 1,600 orang. Yang bukan ahli perjanjian Hudaybiyah tak boleh pergi. Kalau nak pergi juga tidak ada ghanimah. Ghanimah ni hakuan dalam masa perang. Bahagian daripada harta rampasan perang. Tak ada. Tapi kita boleh ikut. Kalau bukan ahli perjanjian Hudaybiyah boleh ikut, tapi tak ada awal. Siapa ikut sila. Kenapa Nabi buat begitu? Kerana Nabi tahu ketika itu sebab Allah dah beritahu dekat Nabi bahawa ada golongan munafik yang diketuai oleh Allah bin Ubay dalam di Madinah tu. Sebab takut bila bawa mereka pergi perang, mereka yang akan buat kacau bila nanti dalam perang. Nabi susun strategi ini dia bawa pulang. Itu tujuan. Sebab kenapa? Orang munafik ni dia ikut dekat Nabi perang. Dan kerana bila pergi perang, dia yakin dah bila Nabi pergi perang di Khaybar itu orang Islam akan menang. Dan di Khaybar itu Yahudi di Khaybar itu yang cukup kaya raya. Di Khaybar diceritakan cukup kan? Dah mampu ikut. Kita sambung lagi dah. Sikit ni. Baik.
Kita baik. Perang Khaybar ini berlaku pada tahun yang ke-7 Hijrah di bulan Muharram. Kenapa berlaku? Kerana kebanyakan Yahudi yang dihalau keluar daripada Madinah berpindah ke sana. Karena sebelum tu ada orang Yahudi yang dia berlaku peristiwa ketika itu. Orang Yahudi ni dia buka aurat satu orang anak sahabat di Madinah. Dia letak kain, bila letakkan dia berkelai di situ. Dia berkelai. Orang Yahudi punya contoh tu punca di Madinah. Bila berkelai, orang itu sampai perangkat nak jadi hampir berperang. Dan hampir nak bagi perang, tapi hambat orang Yahudi yang duduk dalam Madinah semua keluar daripada Madinah. Bila keluar daripada Madinah, mereka ni menuju ke Khaybar. Bila pergi ke Khaybar, Khaybar itu memang tempat Yahudi lah. Khaybar ni di kawasan utara Madinah. Jika disebut sebagai kawasan belah timur laut, di belah utara lah kan. Lepas tu Nabi merancang untuk berperang. Bila Nabi rancang untuk berperang, Nabi dia jauh lebih kurang 165 km. Boleh buat main jemaah. Boleh buat jemaah. 165 km daripada Madinah ke Khaybar. Lebih kurang 93 bulan disebut itu. Khaybar asalnya, asal Khaybar itu nama orang, namanya Khaybar. Khaybar di mana ada dua balik. Seorang namanya Khaybar yang duduk di Khaybar, nama tempat mana? Seorang lagi namanya Yasrib, dia duduk di Madinah tu yang Nabi tukar di Madinah kan. Dia potong saya dua balik tu, nama orang. Baik. Dia kata itu Nabi hanya mengajak ahli Hudaybiyah sahaja berperang di Khaybar. Yang lain tidak. Kerana mereka boleh ikut tetapi tanpa ada walimah. Dia sebut tidak. Ini kerana tidak mahu golongan munafik ikut serta. Kerana Nabi nak tolak, tak mahu yang munafik ikut serta dalam perang Khaybar ini. Dianggarkan disebut dalam kebanyakan kitab sirah ada seramai 1,600 orang yang tentera yang menyertai peperangan di Khaybar. Khaybar ini dia ada sebanyak 3 medan, 3 kawasan. Di Khaybar itu ada 3 medan. Satu yang nama medan Nata, yang kedua nama medan Kutaibah, yang ketiga nama medan Cak. Dalam setiap satu medan, satu kawasan itu dia ada kubu-kubu. Kubu ada 8 kubu di 3 tempat. Awal sekali kubu yang paling besar sekali namanya kubu Naim. Di kubu Naim inilah disimpan segala makanan yang dianggarkan kalau sekiranya Nabi berperang dengan Yahudi Khaybar, kalau sekiranya sampai setahun pun makanan itu sama untuk penduduk Khaybar dalam kubu Naim. Akhirnya nak diberikan kebetulan Pak Masya boleh ikut. Akhirnya Nabi hantar, mula-mula sekali Nabi hantar Sayyidina Abu Bakar bawa bendera Islam pindah perang di kota Naim, di kubu Naim itu. Di kota Naim itu dia kan dulu pakai kubu. Abu Bakar tak boleh. Panok daripada atas. Dia pun duduk di atas, panok. Abu Bakar tak boleh pergi, lari balik ke Ustaz. Esok pula hantar Umar pergi. Umar pun tak boleh pergi, Ustaz. Umar kena ke Ustaz. Tak boleh pergi, terlampau banyak komandan pernah duduk di atas. Perang tu 6 hari tu, nak masuk kubu Naim tu 6 hari dah masuk. Tak boleh masuk. Akhirnya esok tu, hari yang ke-7 tu, Nabi tengok dah tentera semua berkumpul pagi tu. Nabi tengok Nabi tanya mana dia Ali. Ada sahabat kata Ali sakit mata. Duduk nak tengok, tak boleh duduk. Dia kalau keluar kena dia mata ni, nak buka mata tak boleh, sakit mata. Nabi kata panggil Ali mai ni. Panggillah Sayyidina Ali pun menghadap Nabi. Nabi kata dia bendera. Ali buka. Cuma Ali kata ya Rasulullah, boleh buka bendera ni, tapi mata kalau cahaya tu tak boleh buka, sakit sangat. Nabi kata buka tak? Dan apa saya Ali balut mata orang nak buka tak boleh, kena cahaya tak boleh kan. Jadi sopong orang memberi mata. Jadi saya Ali pun buka. Bila buka Nabi ludah. Baik oi. Tuan tahu dia bila tahu dia. Kita dengan tuan bahan. Jadi balik dia di dulu rumah. Tapi mata buka mata ludah oi membuat jangan mata cucu ya. Tu dia Nabi. Ada di bawah dia. Tu dia. Nabi ludah sekali ya. Baik oi. Lah tu baik. Mukjizat tu. Sayyidina Ali pun tak apalah, dan Nabi bagi bendera, Sayyidina Ali rempuk pergi masuk. Pun Sayyidina Ali pun diasap teruk juga, nak masuk tak boleh. Akhirnya
saya nak cari strategi macam mana nak dirapatkan pintu. Pintu tu, pintu kubur tu dibuat daripada besi. Nak masuk tak boleh. Dicontoh dengan siapa? Ahli dia buat kelas matang dengan pertolongan malaikat. Dia letak pintu tu sebelah kanan dia. Bam dia tu. Lepas jatuh pintu tu, lepas selesai dah perang, Nabi suruh sahabat pergi angkat pintu tak boleh.